sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, kita telah bincang sehingga sifat yang keempat, al-inhiraf. Al-inhiraf ni menyimpang. Ya, dan hari ini kita masuk sifat yang kelima, at-takrir. Baik. Saya sharekan tentang sifat at-takrir. Ya. Baik. At-takrir. Yang pertama sekali, kita jangan salah sebut. Kalau sebut takrir, Q, kan? At-takrir, qaf, kan? Tukar kepada qaf, lain. Takrir ini lahirlah ikrar. Kalau takrir bukan. Tapi hari ini kita tulis ikrar IK, RAR. Sebenarnya IQ. Kalau takrir barulah jadi pengakuan. Saya bersumpah, kan, mengaku. Itu takrir, qaf. Kalau takrir, huruf kaf kat sini, maka ya, dari segi bahasa adalah mengulangi ataupun menggetarkan. Ya, mengulangi ataupun menggetarkan. Ya, tikrar. Ya, takrir, tikrar, mengulangi. Kalau takrir ni qaf, dia jadi pengakuan. Nampak tak? Dia punya beza dia qaf dengan kaf. Maka maknanya lari. Sebab tu dalam bahasa Arab kena tahu makhraj huruf, sebutan huruf yang betul. Salah satunya nak elakkan perbezaan makna. Baik. Apakah maksud at-takrir? Takrir dari segi istilah tajwid. Baik. Irti'adu ra'sil lisani indan nutqi bil harfi. Irti'ad maksudnya bergetar. Bergetar hujung lidah. Setengah kitab dia sebut taraf. Taraf lidah. Okey. Macam mana nak beza hujung dengan taraf? Okey, ni cuba bayangkan, ni lidah kita. Ni lidah kita. Saya terbalikkanlah. Okey. Okey, ni lidah kita. Hujung lidah adalah bahagian hujung lah. Ni bahagian sini. Semua tepi, ni hujung kat sini. Ini adalah bahagian hujung. Okey, kalau kita kata, kalau kita baca kitab tajwid, kan, dia kata taraf. Taraf lidah ni, hujung, dia bahagian dalam sikit ni. Dia bahagian dalam sikit ni, hujung. Kemudian kalau kita lihat kepada bahagian belakang sikit, ataupun bahagian dalam sikit, yang ni namanya taraf. Dia berbeza, hujung dengan taraf ni berbeza. Hujung dekat hujung lah. Sementara taraf dia bahagian dalam sikit. Sebelum sampai hujung tu atas sini. Ni namanya taraf. Jadi semasa kita sebutkan huruf, kan, lam dengan ra, bahagian taraf inilah, bahagian taraf lidah inilah yang kena pada gusi depan atas. Dia akan melantun. Dia akan melantun di situ. Jadi bahagian taraf ini yang kena. Baik. Jadi maksudnya yang dikatakan dengan sifat, dikatakan dengan sifat at-tikrar ini, takrir ini adalah bergetarnya hujung lidah. Maksud hujung dekat sini adalah bahagian taraf lidah ketika mengucapkan huruf ra. Semasa sebut huruf ra,
maka bahagian taraf, bahagian hujung tu dia bergetar. Kenapa dia bergetar? Ya, dan macam mana bentuk dia punya getaran tu? Okey, ya. Bentuk getaran, para ulama tajwid menyatakan getarannya adalah getaran yang ringan. Hujung lidah kita semasa sebut huruf ra, dia ada getaran yang ringan. Okay, apa maksud getaran ringan? Maksudnya hanya satu ataupun dua kali bergetar. Kalau itu dah salah. Itu dah banyak kali. Dia hanya getaran yang ringan. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada getaran tapi dia ringan. Dan jangan tak ada getaran langsung. Pun tak boleh juga. Dia getaran yang ringan. Okey. Kenapa berbunyi? Kenapa hujung lidah kita bergetar? Maka jawapannya kerana makhrajnya sempit. Okey, saya dah bincang dalam sebelum ini dalam tajuk tentang inhiraf. Hujung lidah apabila dia kena pada bahagian gusi atas, kan, maka dia menghalang dia menghalang bunyi huruf ra tu keluar. Kat sini ya, dia menghalang keluar. Ni suara kita daripada peti suara naik ke atas, kemudian kena pada bahagian gusi atas. Jadi dia menghalang keluar. Apabila dia halang keluar, di bahagian tengah lidah ni, kan, suara tu akan keluar di bahagian tengah lidah. Dia ada sikit, kalau tengok lidah kita, dia ada tengah tu, dia ada sedikit yang melengkung sikit. Suara akan keluar dekat situ, dan bila suara keluar, di situlah berbunyi sedikit getaran ataupun getaran yang ringan. Itulah namanya takrir. Kalau kita rapatkan terus sehingga tak ada ruang untuk suara keluar, dia akan berbunyi getaran yang banyak. Ini namanya takrir. Ya, baik. Dan takrir ni satu huruf saja, iaitulah huruf ra. Ya. Takrir hanya satu huruf ra sahaja. Jadi kalau kita perhatikan, kalau tak ada sifat takrir ni, nescaya ra dengan lam sifatnya adalah sama. Cuba kita tengok dalam jadual yang saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tengok sifat huruf ra dengan lam. Okey, ya. Tengok huruf ra. Dia jahar. Ra sini. Sini lam. Okey. Ra jahar, lam pun jahar. Ra sifatnya rakhawah. Ya. Lam pun sepatutnya sama ni. Ya. Maaf ya. Saya tersalah masuk ya, tuan-tuan ya. Ra ni bukan rakhawah. Ra ni betul lah ra eh. Ra sifatnya bainiyah dan lam pun bainiyah. Lin Umar, lam nun ain mim ra untuk sifat bainiyah ni ya. Hamas ra, okey. Yang pertama jahar, yang kedua sifatnya bainiyah. Okey. Yang ketiga isti'la atau istifal, ra sifatnya adalah istifal. Ni ya. Sini pun sama. Kemudian yang keempat, itba' ataupun infitah. Dia adalah infitah, ra dengan lam. Izlaq ataupun ismat. Izlaq.
Jadi kalau kita lihat ra dengan lam ni sifatnya adalah sama, kecuali pada sifat yang kita bincang hari ini, iaitulah ra dia bersifat dengan sifat takrir. Lam tidak ada takrir. Ni sahaja yang membezakan ra dengan lam. Lam tak ada getaran, ya. Ra ada getaran. Okey, kita ambil contoh, 3 contoh pagi ini. Tengok kepada belakang ni. Sar ada getaran, ya. Sar. Ingat ya, ra ni bila berbaris fathah ataupun bila kita matikan dia, huruf sebelumnya berbaris di atas, ra ni kena tebal. Sar. Ada getaran kan, ra. Sama juga at-takatsur, sur, ada getaran kan, huruf ra. Dan getaran itulah dinamakan dengan takrir. Alhaakumut takatsur. Ada getaran kan, sur. Tapi jangan banyak, hanya getaran yang ringan. Dan getaran itulah namanya takrir. Sama juga dengan maqabir. Bir, ra tak boleh tebal. Sebab huruf sebelum ra ni berbaris di bawah. Maqabir, nipis kan ra. Tapi ra tu ada getaran. Maqabir. Jadi ya, getaran itulah yang kita bincang pada hari ini, disebut sebagai takrir. Itu sifat yang insya-Allah saya yakin mudah untuk kita faham. Baik, jadi hari ini itu saja yang kita nak bincang. Pada minggu hadapan kita akan bincang sifat tafasyi. Yang ini menarik. Ya. Sifat tafasyi. Macam mana nak bunyikan dia dan nak kenal tafasyi. Ya, wallahu a'lam. Itu saja untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.